Moderator tak? Ya? Oh, okey. Saya beri pada moderator dulu. Boleh lah. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an insyaallah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من تقواها أنت وليها ومولاها. ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضان القرآن الشفاء. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan pendengar-pendengar yang berada di Google Meet, di Zoom, di TikTok dan juga di Bigo. Pagi ni insya-Allah saya nak berkongsikan tentang kelebihan-kelebihan. Sebenarnya kelebihan-kelebihan Al-Quran ni adalah sangat besar. Waktu yang diberikan kepada saya ni 1 jam tak berapa cukup sebenarnya. Tetapi insya-Allah kita cuba ambil isi-isi yang penting agar kita dapat mengamalkan, dapat kita jadikan panduan satu amalan yang istiqamah dalam kehidupan kita, agar kita dapat lebih merapatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut cara sunnah Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini 29 Mac, 2 hari nuzul Al-Quran. Ramai yang keliru tentang nuzul Al-Quran dan juga malam Lailatul Qadar, kerana 2 malam ini adalah 2 malam yang mana diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma berbezanya ini saya ceritakan sedikit apa bezanya, iaitu malam nuzul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Besok nanti boleh berceritakan dengan anak-anak, dengan isteri insya-Allah. Malam nuzul Al-Quran ni, muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, malam nuzul Al-Quran ini adalah di mana Al-Quran yang dah berada di Baitul Izzah atau dipanggil langit dunia, dan diturunkan oleh Jibril berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut peristiwa-peristiwa, situasi-situasi dan perkara-perkara yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nuzul Al-Quran yang kata turun 5 ayat pertama. 5 ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. 5 ayat pertama itu, yang pertama diturunkan dan Nabi mula bergelar sebagai seorang rasul.
pada umur 40. Itu 5 ayat yang pertama mengesahkan Nabi SAW diutuskan dan dilantik menaik taraf daripada seorang Nabi kepada Rasul. Itu berlaku pada 17 Ramadan. Yang berbezanya pada malam nuzul Al-Quran, yang mana banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW menggalakkan umat-umatnya memburu mengejar malam Lailatul Qadar, iaitu yang bermula pada malam 21, bukan malam 20. Banyak yang mengatakan pada malam 20. Malam 20 tak start lagi, dia bermula daripada malam 21. Kalau mengikut cara sunnah Nabi SAW ni, start malam 21, selama 23 tahun. Selama 23 tahun Rasulullah SAW bermula malam 21 ni, Nabi memutuskan segala perhubungan dunia, termasuk isteri-isterinya. Tak berkata-kata, tak bercakap dengan sahabat, tak bercakap dengan isteri. Nabi putuskan segala perhubungan dunia. Dan di mana Nabi meletakkan diri? Di dalam masjid, iaitu Masjid Qubah. Kalau Nabi berada di Madinah, menjaga di Masjid Qubah. Kalau berada di Mekah, di Masjidil Haram. Ada membezakan itu tadi. Nabi tak bercampur dengan sesiapa, dan Nabi mula itikaf. Start malam 21, dan Nabi balik ke rumah pada malam raya. Itu bezanya. Jadi kalau boleh kita sama-sama niatkan, muslimin muslimat rahmatullah sekalian, berapa hari je lagi nak masuk dah malam 21, iaitu malam-malam yang boleh melepaskan kita daripada azab neraka. Seperti mana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu Ramadan rahmah. Pada awal Ramadan rahmah. Rahmah ni maknanya kasih sayang Allah ni turun melimpah-limpah. Melimpah-limpah, rezekinya mudah, segala urusannya mudah, hidupnya tenteram, lapang, damai, kedamaian, terutama dalam ibadahnya tenang, rahmat Allah turun. Wa awsatuhu Ramadan maghfirah. Bila Allah dah curahkan kasih sayang, Allah angkat dosa-dosa kita semua pada malam 10 malam hingga malam ke-20. Itu dipanggil awsatuhu, iaitu pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan ni adalah malam yang ke-11 hingga ke malam 20. Di mana Allah mengangkat segala dosa-dosa kita. Terutamanya orang yang mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni membanyakkan berzikirullah. Zikirullah ni kata ulama banyak sebenarnya, bukan zikir subhanallah termasuk, tetapi Al-Quran juga zikirullah, solat juga disebut sebagai zikirullah, dan juga zikir-zikir yang kita amalkan selepas solat. Dan yang terakhir, wa akhiruhu Ramadan atqun minan nar. Pada akhir Ramadan, iaitu pada malam 21 hingga malam raya, Allah akan menjauhkan kita daripada api neraka, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa ada dalam malam 21 ni adalah malam turunnya Lailatul Qadar, iaitu dalam bilangan nombornya ganjil. Dia tidak turun pada genap. Dia turun pada keadaan witri. Dia bukan syafa'i. Dia mula pada malam 21. Itu ada hadis Nabi sahih. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Malam 27 dan malam 29. Malam 31 tak ada malam raya. Jadi insya-Allah ini baru mukadimah. Baru mukadimah tentang iaitu cahaya 114. Apa cahaya 114? Tidak lain tidak bukan iaitu Al-Quranul Karim, iaitu sumber hidayah utama manusia. Kalau kata sumber hidayah ni utama manusia, kalau manusia tidak berpegang kepada sumber hidayah, maka dia dalalan ba'idah, maka dia akan sesat. Sesatnya semakin jauh, menjauh. Inilah dikatakan cahaya 114. Jadi insya-Allah kita akan teruskan insya-Allah perbincangan pada pagi ini. Masih lagi dalam topik awal lagi, sekejap insya-Allah.
Suara jelas saya takut saya bercakap seorang ni. Jelas Jelas tak? Alhamdulillah. Risau juga senyap aja. Sebab yang dekat Bigo ni nampaklah dia like dekat TikTok kan. Dekat Zoom ni pun ada respon. Sini saya tak nampak apa-apa respon ni. Tapi tak mengapa, insya-Allah. Jadi ini pengenalan tadi saya dah beritahu dah. Yang ini antara lah. Tapi yang tepat tadi Al-Quran, malam 17 dan malam Lailatul Qadar, itu perbezaan dia. Dia tak ada pada malam ni. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wal furqan, dan pada bulan Ramadan Allah turunkan perbezaan furqan. Perbezaan ni apa dia? Furqan dia tak sebut Quran, dia sebut furqan. Iaitu furqan ini membezakan yang baik, yang tak baik, yang beriman dengan yang kafir. Inilah Al-Quran. Kalau ada soalan boleh tanya soalan, sebab kita ada 1 jam sikit lebih kurang aja. Saya akan cuba jawab, insya-Allah. Ini bukti penurunan Al-Quran. Ini ada 2 ayat. 2 ayat ini adalah 2 peristiwa yang berbeza. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sadaqallahul azim. Ayat yang nombor 1 ni, yang nampak skrin ni, yang di Zoom nampak, dan juga di Google Meet. Yang di TikTok tak nampak lah, dapat dengar suara saja dan lihat muka je. Ayat yang pertama ni, muslimin muslimat, adalah ayat berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Orang kita kata, wah, hari ni mungkin Lailatul Qadar kot. Pagi ni tenang aja, matahari pun redup aja, tak panas. Sebenarnya bukan malam nanti Lailatul Qadar, malam semalam dia dah lepas. Jangan salah faham dah. Ramai orang salah faham. Dia tengok pagi ni matahari tak naik, redup, sejuk, hati tenang, semayang pun tenang, aman, rasa khusyuk je solat, berzikir pun rasa khusyuk, baca Quran pun rasa lunak, hati tu damai, tatma'inna bil qulub. Rasa kedamaian dalam ibadah tu masya-Allah sangat-sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya telah berlaku pun malam Lailatul Qadar. Itu bila? Malam semalam. Itu maksudnya bukan malam semalam. Ini maknanya peristiwa yang saya nak beritahu. Jadi kalau katalah dalam malam 20 yang terakhir, 21 yang terakhir ni, muslimin muslimat, bila pagi kata tengok matahari redup, tak ada panas, hati tu seronok, damai, tenang, berbeza dengan hari-hari lain, bermakna malam tadi dah Lailatul Qadar. Kata Imam Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, siapa nak Lailatul Qadar? Saya nak tengok ada respon tak. Yang dekat Facebook semua nak Lailatul Qadar, yang Bigo pun alhamdulillah nak Lailatul Qadar. Yang di Google Meet nak tak malam Lailatul Qadar? Saya nak beritahu ni tips paling mudah nak dapat Lailatul Qadar. Ini kata ulama besar, iaitu ulama Syafi'iyah mazhab kita, iaitu Imam Ar-Ramli. Dia mengatakan umat Nabi SAW dengar baik-baik, kalau boleh amalkan. Bukan kata malam tu qadar aja, mula pada sekarang dan sampai kita habis nafas esok. Nak dapatkan malam tu qadar, dan sudah pasti dia akan dapat malam tu qadar, jika dia menjaga solat subuh berjamaah dan solat fardu isyak berjamaah. Kerana memang ada hadis Nabi SAW. Jadi bila anak-anak murid tanya, dia kata, kenapa guru, bagaimana kau boleh berikan pandangan sedemikian? Dia kata memang ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang solat sunat 2 rakaat, dia akan dapat khairun minad dunya wa ma fiha. Tetapi siapa yang bersolat jemaah, solat pada subuh, bermakna dia dapat dah pahala separuh malam orang yang bangun tengah malam, yang solat tengah malam. Kata Nabi SAW, dia dah dapat dah separuh nisful lailah, dia dah dapat dah separuh malam. Tetapi
jika dia meneruskan solat fardu isyaknya berjemaah, bukan di rumah, bukan di tempat kerja, tetapi di masjid ataupun di tempat kerja, boleh di surau, ada musalla, tetapi sebaiknya di masjid. Kerana kenapa di masjid? Kerana kita boleh niat i'tikaf. Niat i'tikaf ni kalau siapa masuk masjid rugi. Rugi. Masuk masjid, dia solat, dia bersedekah, tetapi dia tak niat i'tikaf, sangat rugi. Kerana Allah nak bagi dia pahala senang-senang. Barang siapa yang masuk ke rumah tu dengan niat i'tikaf, kata Nabi SAW, maka Allah akan anugerahkan dia seluruh pahala orang yang masuk rumah Allah tu beribadah. Dia solat sunat ke, solat apa ke, walaupun dia tak buat, tetapi dia masuk dengan niat i'tikaf, dia dapat pahala tersebut. Ini yang kata Sayyidatina Aisyah. Tetapi hadis ni saya boleh nakalkan sedikit, boleh kiaskan apa sabda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ummul mukminin kita. Dia kata, man dalla 'alal khair, barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan. Sesuatu kebaikan. Kata Sayyidatina Aisyah, falahu misluhu ajran fa'ili, maka baginya pahala sama juga orang yang buat ibadah tadi. Dia dapat juga. Seperti mana orang yang buat kebaikan dan dia menunjukkan kebaikan tersebut, walaupun dia tak buat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ajran fa'ili, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Dalam agama kita ni mudah, terutamanya kalau kita faham cahaya 114. InsyaAllah, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpegang dengan dua perkara, iaitu Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnah tu. Apa sunnah Nabi ni? Tak faham lah Ustaz sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni adalah cara hidup Nabi, the way of life. Cara Nabi bercakap, lengguk berjalan Nabi, cara Nabi berpakaian, cara Nabi berjual beli, cara Nabi SAW berpoligami kalau ada kemampuan, cara Nabi SAW menguruskan rumah tangga, beribadah, seluruh the way of life Nabi SAW, itulah yang dinamakan sunnah. Dah faham kan? Dah faham, alhamdulillah. Jadi jangan segan-segan nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi ni, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dia ringan tetapi sukar nak dibuat. Dan bila dah dibuat, sukar nak diistiqamahkan. Dan bila dah istiqamah, sukar dia nak mengajak orang lain buat perkara tersebut, iaitu sunnah Nabi SAW. Sedangkan ganjaran umat Nabi yang menghidupkan satu sunnah Nabi SAW, ganjaran dia, Nabi kata jelas, Nabi bukan penipu, Nabi bukan pembohong. Apabila Nabi kata, Nabi akan kotorkan. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dia kata, man ahyati sunnati, barang siapa yang menghidupkan sesuatu amalan sunnah itu, sunnah yang saya sebutkan tadi, man ahyati sunnati faqad ahabbani, maka dia telah tunjukkan bukti dia, cinta dia kepada aku, kata Rasulullah SAW. Kita kalau sayangkan sebelum kita bernikah dulu, atau kita dah bernikah, kita dah ada anak, kita kalau sayangkan orang yang kita sayang, kita akan hadiahkan. Tak kisahlah kita sanggup bekerja keras, sanggup berpanas terik, kita nak mendapatkan ganjaran yang tak berapa, dan kita nak hadiahkan kepada orang yang kita sayang. Ini Nabi nak hadiahkan kepada kita, kepada siapa umatnya yang menghidupkan satu sunnah. Satu sunnahnya, cara Nabi makan, cara Nabi minum. Katakan Rasulullah SAW minum 3 kali. Dia Nabi tak minum macam kita, gedeguk tak. Sebotol tu boleh sekali je teguk. Cara minum Nabi SAW, minum air penuh ke air setengah, minum baca bismillah, lepas minum sikit je, alhamdulillah. Habis alhamdulillah, Nabi minum kali kedua.
Turun aja Nabi sebut lagi Alhamdulillah. Kali ketiga begitulah seterusnya. Itu dah hidup dah satu sunnah Nabi. Apa ganjaran dia? Faqad ahabbani fahuwa ma'ani fil jannah. Maka dia akan berserta dengan aku dalam syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus, bersama dengan Nabi. Hari ni kalaulah kata ahli parlimen, ustaz tu ustaz yang viral tu, orang kampung saya tau, pun kita dah bangga. Ini Nabi janji akan bersama dengan Nabi, akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Itu tadi, ini yang saya jelaskan pada ayat 1. Kerana pada malam dalam firman Allah ni, inna anzalnahu, hu ni saya nampak ha tu domir. Inna anzalnahu, hu tu domir kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan, ha tu ada terjemahan, hu tu domir kepada Al-Quran. Fi lailatin mubarakah, pada malam, pada satu malam, bukan pada malam-malam, pada suatu malam yang tertentu dengan penuh keberkatan. Ini dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Dan ayat yang kedua di bawah ni adalah ayat berkaitan juga dengan Lailatul Qadar, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadar. Ramai yang baca. Saya nak sentuh sikit tajwid sebab banyak sangat. Ramai. Ramadan ni kan dah ayat akhir ni, dah ujung-ujung ni. Ramai imam-imam yang bukan hafiz Quran, kadang dia baca surah Rajin, khususnya baca surah Al-Qadr ni, dia waqaf kepada huruf dal. Hati-hati. Bila kita mengurangkan huruf, kita menambah huruf, hukumnya berdosa besar. Kalau kita mempermainkan atau kita sengaja, maka hukumnya jatuh kafir. Ini bukan saya kata. Bukan saya kata. Ini Allah kata dan Nabi juga kata. Jadi wakaf, pastikan wakaf ra. Ra tu tebal, bukan nifis. Dengar saya punya ra. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar, jangan qad. Ramai baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul tak? Rasa-rasa betul tak? Siapa pernah dengar begitu? Ramai, nampak? Ramai yang baca betul Ustaz, betul Ustaz. Jadi mula baiki. Jangan wakaf huruf dal. Bila kata Lailatul Qadr, wakafnya macam bunyi dal, bermakna malam yang terhad. Malam yang qad, al-qad, malam yang terhad. Dan ayat yang kedua ni juga sama juga dengan ayat yang pertama. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Ini surah ayat yang pertama. Jadi apa buktinya Ustaz yang kata malam Lailatul Qadar ni pula, yang surah ni pula yang beza kata dengan 17 dengan malam 20 tadi, malam Lailatul Qadar ni, sampai ada surah khusus untuk malam Lailatul Qadar ni. Ini adalah buktinya, iaitu Allah dengan seluruh para malaikat. Dan Allah sebut pula dalam ramai-ramai malaikat itu ada satu malaikat yang namanya Ruh, iaitu Jibril, yang diturunkan sedebu. Dengar ni, sedebu. Al-Quran tu turun sedebu, turun landing dekat Baitul Izzah. Dekat Baitul, ada bunyi kereta lah. Dekat mana bunyi kereta ni? Boleh mute tak? Maaf lah, mute. Terima kasih. Mute kan. Mute kan. Okey, terima kasih. Saya pun dah lupa. Okey, tak apa. Mana tadi pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran turun sedebu.
Lepas ayat ni dikata apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tak kamu apa dia malam Lailatul Qadar? Lailatul, Allah terang pula, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan pada malam itu Allah beritahu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni muslimin muslimat bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Tapi kenapa saya akan terangkan sebentar lagi kenapa pentingnya mengejar dan memburu malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu telah turun malaikat. Kalau bahasa Arab ni malaikat, orang kita biasa sebut malaikat. Kalau malaikat ni sebenarnya jamak. Dia dalam bahasa Arab jamak, himpun jadi banyak. Banyak. Macam masjid. Masjid ni pun jamak sebenarnya. Tapi kalau satu masjid tu masajid. Jadi diturunkan tanazzalul malaikatu waruh. Allah sebut mula-mula apa? Telah turun kami bersama para malaikat. Segala malaikat. Malaikat rahmah, malaikat hafizah, malaikat apa sahaja, malaikat Jibril, malaikat Mikail, segala-gala malaikat turun. Satu malaikat pun tak ada dekat langit. Langit ini adalah tempat duduk tinggalnya malaikat, bukan tempat tinggal Allah. Barang siapa orang Islam yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, dia kata Allah ni tinggal, ni saya nak sentuh sikit, Allah ni tinggal dekat langit, maka hati-hati. Pun boleh jatuh kafir sebab Allah ni tidak bertempat. Ingat tu baik-baik, Allah itu tidak bertempat. Habis dekat langit tu Ustaz, saya sekolah rendah lagi pada ustazah-ustazah cerita Allah tak ada dekat langit. Kalau kata Allah duduk kat langit, mana langit ada dulu daripada Allah. Jadi dah tak betul lah. Yang langit adalah tempat tinggal malaikat. Memang ada dalil Al-Quran, Allah beritahu malaikat tempat tinggalnya adalah di langit. Dan makna pada malam itu Lailatul Qadar itu satu malaikat pun tak ada. Semuanya turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni apa? Langit dunia. Pada malam Lailatul Qadar inilah Allah turun dengan malaikat, seluruh malaikat, dan Allah sebut pula lepas wal malaikatu waruh. Baru Allah sebut dalam ramai banyak malaikat, Allah sebut pula waruh. Ruh ni siapa? Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril. Jadi dalam banyak malaikat tadi yang turun, Allah sebut juga satu malaikat waruhu fiha, iaitu Jibril bersama dengannya Al-Quran turun sedebu. Allah turun, seluruh malaikat turun bersama dengan satu malaikat khusus yang menjadi perantara wahyu, iaitu malaikat Jibril, turun bawa seluruh Al-Quran 30 juzuk daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ini malam tu Qadar. Jadi bila semua dah landing dekat Baitul Izzah 30 juzuk, barulah pada malam 17 yang disebutkan awal tadi bermulanya turun secara berperingkat dan tidak teratur. Bila dah komplit semuanya sampai pada Nabi 30 juzuk, barulah disusun semula mengikut aturan yang kita lihat ini Al-Quran. Surah yang pertama surah Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah bukan surah yang pertama diturunkan. Sedangkan surah Al-A'la, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah ayat yang pertama, ayat yang kelima pertama, tetapi tidak menjadi tempat yang pertama. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah. Kerana apa? Kerana itu telah memang diaturkan aturannya mutlak daripada Lauhul Mahfuz, bukan pada Nabi. Tetapi bila berlaku tu dia berpecah-pecah. Berpecah-pecah. Jadi hari ini yang Quran ada pada kita itu adalah Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar yang sedebu.
Aturannya itulah yang kita buka. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah yang ketiga Ali Imran, surah yang keempat surah An-Nisa, surah yang kelima surah Maidah, surah yang keenam surah An'am, surah yang ketujuh surah Al-A'raf, surah yang ke-8 surah Al-Anfal, surah yang ke-9 surah Taubah. Itu yang kita lihat. Ini semuanya daripada Lauhul Mahfuz. Ini faham? Jelas kan? Alhamdulillah. Dan pada malam Lailatul Qadar ini juga Allah tetapkan peraturan, iaitu kehidupan, urusan-urusan kehidupan kita dalam tempoh 1 tahun. Itu dikata tadi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Rabb Tuhan Allah, min kulli amr, dan segala urusan-urusan kehidupan manusia, khususnya orang yang beriman. Beza waktu kita lahir muslimin muslimat, ketika kita dalam perut ibu, fi arba'ina al-yawm fi batnin ummihi, pada umur 40 hari dalam perut ibu, daripada seketul darah jadi mudghah, seketul daging. Bila pada 4 bulan, arba'ah syahr, pada 4 bulan Allah panggil satu malaikat khusus, Allah tiupkan 4 perkara. Ini 4 perkara. 4 perkara ini dipanggil ni azali, kata daripada azali. Sebenarnya nombor 3, nombor 4 masih lagi boleh kita ikhtiar, iaitu beriman kepada qada dan qadar, maknanya boleh berubah. Yang 4 tadi apa? Yang pertama li rizqihi, rezekinya Allah dah tetapkan. Ini dah tetap dah. Kalau dia tahulah, kalau contohnya cuma tetap ni, kalau kita tahu, kalau Allah beritahu kita, engkau sekian Polan, engkau si Polan umur 27 tahun jadi jutawan, jadi tak payah buat apa-apa, tunggulah 27 tahun. Tapi tidak, Allah suruh usaha juga, usaha selalu berharap dengan dia, kan? Yang pertama li rizqihi, yang kedua li amalihi, amalan dia, ibadah dia. Yang ketiga li umurihi ataupun li ajalihi, mati dia bila. Yang keempat bahagia atau celaka kehidupannya di akhirat. Hati-hati, sebab bawah tu sambungan, bawah hadis yang sama, hadis tu panjang, penciptaan manusia. Bila Allah masukkan roh pada Nabi Adam, hadis ni keluar. Allah beri wahyu pada Nabi, dan Nabi dapat cerita ini daripada Allah dan dihadiskan. Itu panggil hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang sama, matan yang sama, Allah menceritakan, Nabi SAW menceritakan, barang siapa ada manusia yang hidupnya, sepanjang hidupnya beramal soleh, taat kepada Allah, suka beribadat, tak suka buat kejahatan, kemungkaran, tetapi sejengkal lagi umur ajalnya nak ditarik, dia melakukan amalan ahli neraka. Ini hadis yang sama, satu matan. Kemudian ada juga manusia yang sepanjang hidupnya melakukan keingkaran, buat maksiat, minum arak, berzina dan sebagainya, tetapi sejengkal ajalnya dia melakukan amalan-amalan ahli syurga. Sebab itu, apa cerita moral kat sini, muslimin muslimat? Jangan kita menghukum orang, jangan suka kita mengumpat orang, mencaci orang, menilai orang, sebab kita tak tahu nasib kita. Sebab ada hadis yang hadis sahih. Katalah umur 40 tahun. Umur 40 tahun, saya nak bagi faham ni. Umur 40 tahun, sepanjang umur 40 tahun tu, dia beramal dengan amalan ahli syurga, iaitu amalan soleh, amal yang baik. Dia tinggalkan, dia taat pada Allah, tetapi sehari lagi nak mati, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka tempatnya neraka.
Dan tempoh yang sama, umur 40 tahun. Ini saya nak bagi faham aja. 40 tahun tu tak ada dalam hadis. Ini saya nak bagi faham hadis ni. Umurnya 40 tahun. Sepanjang umurnya 40 tahun, dia melakukan maksiat. Dia tak pernah dengar pun perintah Allah. Malah senang cerita dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Tetapi sehari atau sejam dia nak mati, dia melakukan amalan-amalan ahli syurga, maka akhirnya syurga. Ya ke Ustaz? Ya. Sebab itu kita doa Allahumma khatim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, Engkau habiskanlah aku, akhirkanlah aku dengan kematian yang baik, husnul khatimah. Akhirkan aku pada kematian yang baik. Wala takhatim bisu'il khatimah, dan janganlah pengakhiran aku, hidup aku ini dengan kematian yang dicela. Kita doa tu mungkin kita tak faham, tetapi sekarang dah faham. Dah faham. Jadi ceritanya apa orang Islam ni, orang beriman, orang Islam, orang beriman, dia tak pentingkan kepada permulaan. Tak pentingkan kepada permulaan. Yang pentingnya pengakhiran. Akhir kehidupan. Sebab itu tadi, li ajalihi, mati kita tak tahu. Sebab nombor 4 pula, bahagia atau celaka kehidupannya di akhirat. Ini hadis ni. Jadi sama-samalah kita menginsafi diri dalam Ramadan ini. Janganlah kita suka mencela. Kadang mungkin dulu terkenal dalam kampung, dalam qaryah, dia ni suka mencuri barang orang. Habis rumah pantau orang balik kampung. Bukan kata balik kampung, pergi pasar, pergi market, beli ikan pun balik dah rumah dah kena pecah. Dia ni bahaya, tak boleh duduk kampung. Tetapi kita tak tahu, pada tahun-tahun berikutnya kita masih lagi mengumpat, masih lagi mencerca dia, kita masih lagi menghina dia, tapi kita tak tahu pun dia dah bertaubat. Kalau dia dah bertaubat, parah kita. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, janganlah kamu hina orang yang suka melakukan kemungkaran. Kemungkinan kalau dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang jahat yang kamu katakan tadi akan menjadi lebih baik daripada kamu. Ini Imam Ghazali kata. Sebab itu ada satu kata-kata hikmah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu naik atas khutbah bercakap. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Saya tak payah ceritalah, semua dah biasa dengar dah. Ganasnya Umar ni. Jadi bila Umar ni dah masuk Islam, sebahagian orang yang Islam ataupun dipanggil orang munafik, dan sebahagian lagi orang kafir memandang ganas, sudahlah Umar, kau masuk Islam aja kau nak jadi baik, nak suruh orang buat ini, buat itulah, inilah, tak boleh. Jadi kata Sayyidina Ali apa? Kata Sayyidina Ali, la yanzuru ila man qala, jangan kamu lihat siapa yang berkata, walakin yanzuru ila ma yaqal, tetapi lihatlah apa poin-poin, nasihat-nasihat, kata-kata yang baik yang dia nak sampaikan. Walaupun yang bercakap itu dulu duduk penjara 40 tahun. Walaupun yang bercakap itu dulu bunuh anak. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita boleh ambil jadikan iktibar atau ibrah, supaya kita dapat merapatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ceritakan ini semua tadi, muslimin-muslimat, tidak lain tidak bukan semuanya daripada Al-Quran. Sebab itu tujuannya pagi ini saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan muslimin-muslimat semua kembali kepada Al-Quran.
Kembali kepada Al-Quran. Kalau kita baca aja, Ustaz saya bulan Ramadan ni sekarang 18 puasa kan. Saya percaya ada yang dah khatam 4 kali, ada yang dah khatam 10 kali pun ada. Ada yang tak khatam-khatam lagi. Tetapi saya nak kongsikan sedikit cerita sirah Nabawiyah, sirah sahabat. Kita khatam sekarang ni, saya sendiri khatam berapa kali dah. Saya pun tak khatam lagi, baru masuk surah subhanallah, surah Musalat, juzuk ke-22. Saya tak khatam lagi. Tak apa, tak khatam tak apa. Jangan rasa kecil hati, jangan rasa rendah diri. Sebab apa? Tak ada hadis Nabi pun wajib khatam Quran. Ya ke Ustaz? Ya. Pergi tanya Tok Imam. Tok Imam mungkin tak tahu sebab dia tak belajar hadis. Mungkin dia ini. Tetapi memang tiada, tanyalah siapa. Pergilah buka laman web mufti mana pun, tanya ada tak hadis wajib ataupun harus khatam Quran. Tak ada. Tidak ada. Sebab saya beritahu, kebanyakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ramai yang tak khatam Quran. Ya. Ini bukan satu kecelaan, bukan. Kenapa jadi begitu Ustaz? Sebab mereka beramal dan mereka beriman. Mereka pahamkan dulu perintah Allah, pahamkan setiap ayat, al-harfun ila harfun, al-ayatin ila al-ayah, dan mereka beramal. Kamu percaya atau tidak, perkara ni dah berlaku. Ibnu Abbas, Ibnu Umar ni anak Umar lah, namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab, dipanggil Ibnu Umar. Ibnu Umar yang dinikahkan dengan anak penjual susu. Inilah. Ini. Yang anak Umar, waktu itu Umar Amirul Mukminin, Perdana Menteri, anak lelaki Perdana Menteri nikahkan dengan anak penjual susu. Penjual susu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya Abdullah bin Umar ni dia tak khatam Quran pun. Dia khatam surah Al-Baqarah 8 tahun, 8 sanawat. Kalau bahasa Arab ni 8 sanawat, 8 tahun baru khatam Al-Baqarah. Kenapa jadi tu? Itu orang Arab. Kita ni orang Jawa, khatam dah berpuluh kali tapi tak faham. Dia orang Arab tak khatam. Sebab apa? Mereka nak fahamkan dulu. Kerana itu Sayyidina Umar bila dia dengar adik dia baca dengan daripada Zahid baca surah Taha, hati dia jatuh, luntuh, sebab mereka faham. Kerasnya hati Umar, liatnya hati Umar, pantang dicabar, nak berlawan, nak berkasar, nak bertumbuk. Tetapi bila dia terdengar suara-suara halus daripada adik dia dan ipar dia baca surah Taha, hati dia luntuh, terus peluk Islam. Sedangkan nak pijak, nak belasah adik dia. Sedangkan perjalanan sebelum dia dengar tu, dia dengan pakaian perang dia nak pergi pancung kepala Nabi. Tetapi bertemu dalam perjalanan dengan Nu'aim Abdullah, sudahlah Umar, kau nak potong Muhammad. Kalau kau sembelih Muhammad, kau berbunuh Muhammad, kau nak duduk dekat mana Mekah ni? Macam mana kau nak bertemu dengan Abdul Manafnya, anak pak saudara dia? Sebab memang pak saudara Nabi, keturunan Nabi, keturunan yang termulia, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, penjaga kota Mekah, penjaga Kaabah, pintu Kaabah, rumah Baitillah. Keluarga yang termulia daripada suku Bani Quraisy. Suku Quraisy paling mulia. Sedangkan kau Umar, Bani Adi, tarafnya jauh. Ini Bani Hashim. Sebelum kau nak pergi pancung Muhammad, sebelum kau nak potong kepala Muhammad, kau kata Muhammad ni memorak-perandakan orang Arab, merosakkan orang Arab, menjadi pecah belah, bergaduh, berbau piuk. Kau pergi tengok adik kau sendiri. Itu yang Umar bila dengar lagi membara.
Kau jaga dulu tepi kain kau. Kau nak sibuk sembelih Muhammad, kau tengok dulu jaga. Macam itulah bahasanya. Pergi. Itu yang dia pergi dengar. Dia tak ketuk dengar. Taha ma anzalna Qur'ana litashqa. Terus jatuh hati dia. Jadi apa poin dia? Poin dia yang dah khatam tu sudah. Ustaz anti khatam tu. Saya tak anti khatam. Khatam tu bagus. Tetapi malang ke tak malang, cuba tengok. Malang dan peliknya kita banyak di tempat mana-mana. Di kampung saya sendiri pun kadang saya kata sudah-sudah lah khatam Quran. Kan khatam pula, lepas khatam pula buat pulut kuning. Lepas pulut kuning pula kan pergi Langkawi, pergi Johor. Bersakan-sakan betul meraihkan khatam. Tetapi khatam dengan anak-anak yang pandai dapat 9A berbeza. Kita khatam, sambut bagai-bagai, tapi tak faham pun Al-Quran yang kita baca. Kan pelik tu, tak faham tapi baca. Tak faham, baca lagi, khatam lagi. Sedangkan hari ni ada je sekarang tu. Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Ada dah makna tu. Ada dah tafsir. Ada dah tafsir. Nak dengan tak nak aja. Anak-anak yang dapat 9A, rasa-rasa dia dapat 9A tu dia tiru ke? Tak. Kalau dia tak faham, dia tak dapat 9A. Tapi kalau secara logik nak raikan boleh tak? Boleh. Sebab dia faham, dia berusaha sungguh-sungguh dan dia faham setiap pantai pelajaran dan dia lalui ujian dan dia berjaya. Maka dia dapat 9A. Yang orang khatam Quran ni tadi, baca berkali-kali khatam. Jadi kalau kita baca begitu, dia tak jadi cahaya 114. Dia tak jadi cahaya. Sebab apa? Sebab dia adalah sumber utama manusia. Sumber utama manusia. Kalau manusia tak berpegang pada Al-Quran, duk baca tapi tak faham, pun boleh sesat. Ya, saya beritahu. Tanyalah manusia, betul ke? Ya. Sudah cari ustaz-ustaz yang boleh mengajar tadabbur. Dah khatam sekali cukup. Ustaz, saya tak pandai mengaji lagi. Iqra' pun saya tak kenal. Tak apa. Tapi kalau pandai, kalau usaha, itu bonus. Kerana apa? Kerana baca Quran ini setiap hurufnya bonus. Sebab kata Nabi SAW, dia kata Nabi ni tak buat memang rugi. Tapi kalau dah tak ada kemampuan juga, ustaz, saya dah belajar dah 30 orang ustaz, kadang sampai duit habis banyak ustaz, patut masa pun kadang kerja tak sempat. Jadi ustaz ni sekejap ustaz ni memang tak dapat, lidah saya pun dah kejang. Jadi nak buat macam mana? Hafal-hafal je lah surah lazim yang kita nak sembahyang tu. Surah lazim dekat mana? Bermula daripada surah yang ke-78, daripada amma yatasaalun sampai ke surah Nas. Ada 36 surah, tak banyak. Kalau kata tak boleh ambil daripada An-Naba pun, berita besar, amma yatasaalun, ambil daripada surah Duha. Ada dalam 12 ayat aja sampai ke surah Nas. Hafal yang itu. Dah hafal, fahamkan. Sebab apa saya kata hari ni, cerita hari ni, kalaulah kita berniaga, orang tipu kita, macam manalah dia ni, kedai ni penipu, timbang dacing tahun bila tu, dacing dah tak lulus tu, dacing tu. Dacing tu dah pergi 100 mata dulu, belum timbang dah 1 mata, tapi dia tak dekat kosong. Sedangkan dalam Al-Quran Allah cerita dah semua, boleh rujuk. Dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Orang meniaga, Allah kata celaka. Wailul lil mutaffifin. Maka celakalah orang yang mengurangi timbangan. Orang meniaga ni Allah tuju pada orang meniaga. Bab jenayah, bab nikah, bab faraid, semua dalam Quran. Bab undang-undang, apa sahaja. Kerana itu hari ni umat Islam kenapa lemah? Kerana imannya lemah. Kerana Quran tak faham. Baca Quran tapi tak faham. Dah topik ni dibagi saya kan. Jadi saya kena sampaikan jugalah.
Penting. Jadi kalau tak boleh pandai lagi tak apa dah. Sebab nak memahami Al-Quran, nak beriman dengan Al-Quran, nak beriman dengan Al-Quran tak perlu pandai baca Iqra, tak perlu pandai baca macam orang lawan musabaqah. Tak perlu. Sebab itu kata-kata ulama, lebih baik kita memahami satu ayat daripada kita khatam 1000 kali. Ini kata-kata ulama besar, ulama qiraat, ulama Quran. Bila kata ulama Quran, pakar Al-Quran. Daripada kita khatam 1000 kali, adalah lebih baik kita memahami satu ayat dan kita beriman dengan ayat tersebut. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Boleh insya-Allah. Mula pukul berapa dah ni? 7.30 dah. Kalau ada soalan tak? Saya tak nampak lagi soalan dekat Google Meet. Dekat ini banyaklah lah. Okey, kita teruskan insya-Allah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ini saya dah sentuh tadi, tak apalah. Yang ini malam 17 Ramadan. Ingat, yang kata turun Al-Quran berperingkat-peringkat daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi SAW berperingkat-peringkat. Inilah malam 17 Ramadan, iaitu nuzul Al-Quran. Tapi malam Lailatul Qadar yang ada surah khusus pula. Saya dah ulang 2 kali dah ni. Diturunkan sedebu daripada Lauh Mahfuz. Letak di Baitul Izzah, di langit dunia. Kena boleh diturunkan berperingkat-peringkat. Ya. Okey, ni pun saya dah sentuh. Ya. Tak bergerak dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Doa-doa dari Al-Quran. Dah terlepas pula dia sekejap ya. Dekat Google, dekat Zoom dah ke mana ni? Dah lari pergi jauh ni. Dekat Zoom laju je dia senang dia. Saya dekat Google Meet dia tekan banyak kali tak naik. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kat mana dia ni? Sekejap ya. Nanti okey, tak apa. Nanti slide ni nanti saya akan bagi kepada ustazah apa tadi? Keluarga Yasir, Ustazah Sumayyah. Sedap sebut nama tu. Ustazah Sumayyah nanti boleh minta dengan dia insya-Allah. Okey, yang ini adalah keutamaan baca Al-Quran. Yang pertama, dilipat gandakan pahalanya. Ini saya nak baca hadis Nabi ni. Kalau kata boleh pandai baca, makna tadi satu bonus, kerana pahalanya besar. Satu huruf 10. Kata Nabi SAW, man qara'al Quran min kitabillahil azim. Barang siapa yang man qara'a harfan, man qara'a harfan min kitabillahil azim, falahu hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka padanya falahu hasanah, satu kebaikan, pahala. Hasanah, kebaikan. Wal hasanah bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan tadi Allah gandakan 10. Bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam min harfan. Aku tak kata pun, kata Nabi, aku tak kata pun alif lam mim satu huruf. Alif lam mim satu huruf. Aku tak kata, Nabi kata. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bermakna kata Nabi SAW, aku tak kata pun alif lam mim satu huruf.
Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Bukanlah alif lam mim dapat 10, tidak, tetapi 30 pahala. Ini saya kata bonus kelebihan. Tetapi keutamaan sebenarnya Al-Quran adalah untuk kita tadabbur. Sebab itu ada ayat, ada 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kata Allah, apakah kamu tak mahu mentadabburi Al-Quran? Allah kata, apakah kamu tidak mahu mentadabburi Al-Quran? Apakah hati kamu telah tertutup, dikeraskan? Allah beritahu. Allah beritahu dalam Al-Quran, Allah beritahu. Jadi keutamaan dalam rukun iman. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Nombor 4, beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada kitab, kepada kitab Al-Quran Musahhaf Karim. Jadi tak payah nak beriman dengan Zabur. Orang kata kena beriman dengan Zabur, kena beriman dengan Injil, beriman dengan Taurat, beriman dengan Al-Quran. Kita ni buat Nabi SAW macam mana ni lagi 3? Zabur, Injil, Taurat macam mana? Sekejap dia minta pengesahan pula sekejap tu. Jadi muslimin muslimat rahmatullah sekalian, inilah kehebatan Al-Quran. Apa yang berada dalam Zabur tiada dalam Al-Quran. Mana dalam Zabur tak ada Al-Quran. Begitu juga Taurat, begitu juga dengan Injil. Tetapi dalam Al-Quran, mukjizat Nabi SAW, mukjizat Rasulullah SAW, dalam Al-Quran ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Dah dimasukkan semuanya menjadi Al-Quran. Cuma yang tak ada pada zaman Nabi-Nabi yang kitab Zabur, Injil, Taurat ni tadi, surah Al-Baqarah dan juga Al-Fatihah. Ini kata Nabi SAW, aku diberi nuraini, 2 cahaya, iaitu surah Al-Fatihah yang Allah bagi direct 7 ayat. Mazhab Syafi'i kata 7 ayat termasuk bismillah. Mazhab lain kata 6 ayat. Kerana bismillah tak termasuk dalam Al-Fatihah dan bacaannya sirriyah, bukan jahriyah. Kita bacaan jahriyah mazhab Syafi'i, dan termasuk bismillah itu tadi dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. Itu cahaya yang nombor 1. Cahaya nombor 2 iaitu surah yang terakhir, 2 yang terakhir daripada Minal Baqarah, daripada surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 86. Apa dia? Amanar Rasul. Amanar Rasul tu kan, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin, kullu min rabbil alamin. Allah Akbar. Saya pun dah lupa, nampak? Bukan tak lupa, macam-macam fikir. Amanar Rasul bima unzila min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Itu cahaya yang kedua. Barang siapa yang sebelum tidur baca ni 2 cahaya, Allah mencukupkan dalam kehidupan dia pada esok ni, bukan sampai mati, esok. Jadi benda tu sentiasa kena beramal.
Dan siapa juga baca, dia dilindungi daripada syaitan-syaitan sihir yang dilaknat Allah. Itu hadis daripada hadis Bukhari. Kelebihan-kelebihan baca dua nuraini, iaitu surah Al-Fatihah, kemudian tanda surah Al-Baqarah ayat yang dua terakhir, iaitu 286, 285 dengan 286. Itu nombor satu antara keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, diangkat darjatnya. Diangkat darjatnya. Cakapnya berhikmah, sembahyangnya menjadi ketenangan, lebih banyak solat sunat-sunatnya, ibadah-ibadah sunat ni. Nak lihat orang beriman bukan melakukan perkara fardu. Perkara fardu ni memang dah wajib. Suka tak suka, kenapa solat? Dah wajib, Ustaz. Tapi solat sunat, bila sebut rawatib, apa rawatib, Ustaz? Mak dia kau ni, ada, Ustaz ni. Nak tahu diri kita, nilai kita, darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa. Bila dia bertakwa, apa maksud takwa ni? Takwa ni adalah takut. Takwa ni takut. Qawwa. Itu mana takwa? Takut bersama, Ustaz? Takut kepada Allah. Bila kita baca Quran, kita jadi lagi takut. Ya Allah, macam mana aku boleh gila dunia ni? Macam mana aku sanggup menipu orang pasal dunia ni? Sedangkan Allah lebih tahu akhirat begini ni orang menipu. Itu beza, itu diangkat darjatnya dan dia menjadi takwa di sisi Allah. Kerana lagi dia yang baca, lagi takut. Cuba buka surah Al-Anfal ayat nombor 2. Masing-masing ada telefon, cuba tengok surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat nombor 2. Allah kata apa? Allah kata apa? Innamal mu'minun. Sungguhnya orang yang beriman, apabila dia bacakan ayat-ayat Al-Quran, akan bertambah imannya. Zadatkum imana. Dan jantungnya bergetar-getar takut bila dibacakan ayat-ayat Allah. Inilah ayat Allah ni, 114 ayat ni lah. Tapi hari ni orang baca Quran, kita boleh ketawa lagi. Ayat tu berita gembira pun kita buat muka takut. Begitu muka takut pun kita ketawa. Sebab Al-Quran ni muslimin muslimat ada dua benda je. Allah beritahu dua benda je. Dia tak banyak. Naziran wa basyiran, wa basyiran wa nazira. Wa basyira, berita gembira bagi orang-orang beriman dan orang yang mahu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa naziran, dan peringatan kepada orang-orang kafir yang engkar, orang Islam tetapi munafik yang engkar. Bila engkar ni maknanya dia tak Islam tapi dia engkar. Engkar pun tak nak solat. Dia puasa tapi tak solat. Macam mana? Alah Ustaz, solat sehari 5, puasa setahun sekali je. Macam itu pula logiknya. Pening saya. Macam mana ni? Ada, saya dah jumpa macam orang. Alah puasa setahun sekali je Ustaz. Kalau solat tu kan hari-hari 5. Doa je lah. Kita tak boleh lepaskan dia. Tak apalah awak ni, tak boleh gitu, tak boleh. Sebab itu apa dia? Berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan kesabaran. Berpesan-pesan kepada kebenaran dengan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kan? Tak boleh, jangan kita apa dah ni. Jangan. Kalau kita rasa kita ni dah dengar perintah Allah, kita ni dan taat pada perintah Allah, ataupun kita ni bangun tahajud, kita ni baca Quran, bukan bulan Ramadan aja, tak Ramadan pun sembahyang sunat rawatibnya, ba'diyah, qabliyah, baca Qurannya masya-Allah, tadabbur Qurannya masya-Allah. Ya hari-hari dekat masjid.
Oh, selalu tolong orang. Tetapi dia rasa diri dia bagus dah. Dia pandang orang semua berdosa. Ini masalah. Dia pandang orang semua tak betul. Ini masalah. Sebab apa? Kerana tak faham. Dia baca ayat tu hari-hari baca tapi tak faham. Apa dia? Saya berbicara tadi, amanah Rasul. Sami'na wa ta'na. Bila kamu dah dengar, kamu dah taat, kamu suka kepada ibadah, masya-Allah, bagus. Tetapi sepatutnya bila kamu dah sami'na wa ta'na, bukan kamu membanggakan diri ataupun kamu menyucikan diri kamu. Fala tuzakkihim wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu sucikan diri kamu, kerana Allah tahu siapa yang bertakwa kat sisi Allah. Jangan kamu suci diri ni apa? Oh, saya dah pergi umrah 4 kali dah. Saya dah pergi haji rasa 7 kali kot. Minggu lepas saya sedekah sana rumah anak yatim kat mana tu? Ada kat Sempang tu. Rasanya saya sedekah 10,000. Ini maknanya mensucikan diri. Sedangkan Allah dah beritahu. Dah beritahu. Fala tuzakkihim huwa a'lamu biman ittaqa. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa kat sisi dia. Tak payah nak claim kau buat ini, kau buat itu. Tak payah nak claim, wah saya sembahyang sunat, jaga malam, masya-Allah. Allah bagi saya kesihatan yang baik. Dia nak ayat tu bagus, nampak tak? Ini syaitan. Inilah syaitan muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Syaitan ni dia benda tak betul, tetapi dia tugas dia memperindahkan perkara yang tak betul itu sampai kita perasan benda tu betul, benda tu bagus. Ini syaitan. Itu syaitan. Dia tak biar kau tak, dia memperhiasi, tazayyin, dia akan hiaskan, jadikan indah, jadikan cantik. Kita pun rasa tak salah kok, aku buat okey je. Kawan-kawan tengok dah pelik dah ni. Tapi dia masih mempertahankan kerana itulah syaitan. Dia tak sedar. Apa saya nak kata tadi? Sami'na wa ta'na. Sepatutnya bila kamu dah banyak buat ibadah, kamu taat pada perintah Allah, bukan hanya fardu, kamu bangun tengah malam, kamu tolong orang, masya-Allah, memang tempatnya baik. Kita kalau kita bagus. Ini kalau meninggal mungkin kita sendiri mereka syurga dia ni. Tetapi bila dia bersikap, rasa dia ini ditipu syaitan. Dia rasa semua orang berdosa, semua orang tak suci, dia je yang suci. Kerana dia lah rajin pergi masjid, dia lah selalu berceramah, dia lah ini apa semua. Hati-hati, kerana lagi banyak kita dengar dan taat pada perintah Allah. Allah kata apa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mohon ampun pada Allah lebih lagi. Mohon pada Allah lebih lagi, mohon ampun. Ghufranaka rabbana. Mohonlah ampun lebih banyak lagi. Macam mana kamu bangun malam siang malam banyak-banyak tadi, lebih banyak kamu kena minta ampun, kerana kamu belum tahu lagi ibadah kamu yang banyak tu diterima Allah atau tidak. Nampak? Tetapi dia rasa banyak dah. Sepatutnya orang yang beriman, orang yang soleh, dia risau lagi banyak amalan dia, lagi banyak dia kena minta ampun pada Allah. Jadinya kalau kita bulan Ramadan ni, kita rajin bangun tengah malam, baca Quran. Kadang ada kawan tak baca Quran. Jangan kita hati-hati syaitan muslimin muslimat saya beritahu. Hati-hati. Sayangilah setiap pahala yang kita dah buat. Kita dah berpuasa, kita daripada pagi tadi dah tak cakap dah pasal orang. Tiba-tiba kawan sebelah ofis cakap pasal orang depan sana, pasal orang keuangan, pasal orang dekat jabatan ini. Dia pun bangun pelan-pelan pergi duduk tempat lain. Walaupun dia bangun tu tempat dia, tapi niat tadi nak mengelak supaya rosak pahala puasa, pahala zikir, pahala sunat, semayang-semayang dan sebagainya. Sayangilah macam mana kita dapat gaji, kita sayang nak berbelanja tu. Cuma bezanya pahala tu tak nampak. Inilah dalam surah Al-Baqarah Allah beritahu, bukan ayat tengah, bukan ayat hujung, bukan ayat tersorok, depan sekali.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, yang beri petunjuk pada orang yang nak bertakwa. Dia tak letak jauh, dia tak depan sekali. Apa Allah lagi tengok? Allah kata apa lagi? Wallazina yu'minuna wallazina yu'minuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang yang beriman dan amal soleh, dia akan sentiasa menginfakkan harta dia pada orang miskin. Dia selalu berinfak bagi kongsi makan pada orang miskin, pada orang susah, Allah beritahu ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang Islam ini. Allah beritahu. Tapi kenapa kita tak perasan? Kadang ada makanan pun kita susah nak berkongsi. Benda sikit tu lah kita tak nak kongsi. Sayangnya, sedap ni, dah lah susah nak order 2 minggu lagi sampai. Tak. Sebab itu biasa dengar kan bulan Ramadan, fadilat orang memberi menjamu orang berpuasa. Banyak kalau Ramadan ni, mana-mana masjid, mana-mana surau akan buat sebulan jadual. Siapa nak infak orang berbuka dan juga moreh. Malam 21 siapa nak infak sahur. Sebab memang Allah beritahu orang Islam ni, apa bezanya orang Arab Quraisy jahiliyah dengan orang Islam. Sedangkan kenapa Allah muliakan Bani Hashim? Kenapa Allah muliakan orang Quraisy? Siap ada surah khusus. Li'ila fi Quraisy, telah tenteramlah kebiasaan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy, adalah hal demikian tenang, tenteram bagi orang Quraisy. Apa dia? Ila fihim rihlatasyita, dalam ketenteraman perjalanan mereka. Rihlatasyita was-saif, daripada apa dia? Daripada tempat sejuk ke tempat panas. Dekat mana tu? Dekat Yathrib dengan Yaman. Orang Arab Quraisy. Bayang kata saya nak beritahu tadi, banyak nak cerita tak cukup masa. Siapa pernah pergi Mekah, Madinah buat umrah, pergi lihat, cuba duduk tengah-tengah tu ataupun cuba reflect balik. Kalau tak ada lah orang Arab berniaga dekat Mekah tu, rasa-rasa orang Mekah tu nak makan apa? Tanam pokok tak tumbuh, padi lagi tak tumbuh, air pun susah. Kalau di Mekah mungkin ada Zam-Zam. Ini nak cerita sebab itu Allah muliakan Bani Hashim, Bani Quraisy ni, Bani Abdul Manaf ni. Sebab orang Arab Quraisy ni, mereka ni Abu Jahal, Abu Lahab, Masya Allah, dia tak boleh tengok orang miskin depan dia. Dia tak boleh lihat orang susah depan dia. Kalau ada je, setiap hari pulangan hasil perniagaan mereka, mereka akan minta. Siapa dia? Umayyah. Umayyah, Sumayyah tu kan buat abdi dia. Kan? Pembantu dia. Bukan Ustazah, bukan Ustazah Sumayyah. Keluarga Yasir kan. Dia yang kulit hitam, Sumayyah tu kulit hitam. Dia minta kau pergi cari, jangan bagi Abu Lahab. Abu Lahab ambil dulu orang miskin, orang susah ni, orang gelandangan ni. Kita ambil dulu, bagi dia makan cukup-cukup, bagi dia pakaian cukup-cukup. Allah muliakan sebab sikap mereka. Mereka ni memang bagus dari segi berinfak, bersedekah, buat baik, tolong orang. Mereka bukan jahat macam mana pun, cuma mereka tidak beriman sahaja. Itu je dia punya poin, tidak beriman, itu sahaja. Tetapi yang ada dalam surah Baqarah tadi, orang beriman, dia kena buat apa? Dia kena buat amal soleh, dia kena sembahyang, dia kena beri makan pada orang minum. Sedangkan orang jahil ya buat semua tu. Orang Arab jahil ya ni semua buat benda tu. Abu Jahal ni dulu sebelum Nabi panggil, Nabi yang panggil dia Abu Jahal. Sedangkan tu pak saudara dia juga, bukan orang lain Abu Jahal.
Abu Lahab pun 4 saudara dia juga, bukan orang lain. Abu Jahal, sebelum Nabi SAW panggil dia Abu Jahal, dia digelar Abul Hakam, orang yang bijak. Abul Hakam, orang yang bijak. Dia bukan orang cekian-cekian. Oh, cekian-cekian Ustaz. Ayalah, bukan orang biasa-biasa. Dia pemikir strategi kota Mekah. Sebab itu waktu itu susah nak mencari, melainkan ada hamba abdi. Hamba abdi dengan fakir miskin ni tak sama. Hamba abdi ni dia tertindas, dia di dalam kawalan manusia. Hamba abdi menjadi hak kepada manusia yang kaya. Orang miskin ni dia bebas, cuma dia miskin, dia fakir. Jadi orang kaya ni, Abu Lahab yang ada perniagaan bagus, mereka bagi makanan bergebut-gebut. Sebab itu Nabi SAW nak sangat mereka ni beriman. Sebab yang lain semua dah okey. Dah okey, cuma ada sikit-sikit je nak tune. Nak tune apa? Nak modify sikit-sikit aja, tak banyak. Mereka bukan macam Yahudi. Beza. Yahudi memang jauh beza. Yahudi ni memang penipu, pembohong dan tak seruka bersedekah, dan mereka ni memang suka ambil kesempatan. Itu beza Quraisy dengan Yahudi. Tak sama. Sebab itu banyak cerita motivasi. Cuba siapa perasan, Nabi Musa je paling banyak namanya Allah sebut 169 kali dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad SAW nama dia 4 kali je disebut. Bila Bila Nabi SAW down aja, low self-esteem, kena reject, Nabi ajak masuk Islam. Nabi dakwah tak ada mad'u. Tak ada orang nak ikut. Nabi rasa Nabi kan manusia. Dalam surah Al-Baqarah, surah Kahfi ayat yang akhir, Qul innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku juga manusia sama macam kamu. Makan nasi, aku pun makan nasi. Cuma bezanya aku diberi wahyu, itu je. Dan surah Kahfi Allah beritahu ayat 110. Okey. Aku sebelah dah. Sebab ustazah dah beritahu awal-awal, ustaz jangan lebih, jaga time, punctuality. Saya kata ya ke ni Ramadan tak boleh makan, takkan tak boleh sembang sikit. Sembang pun sembang kosong. Tapi tak apa, kita habiskan sikit. Nanti kalau ada soalan-soalan boleh tanya dekat ustazah. Kemudian yang ketiga, mendapat ketenangan hati. Ala bizikrillah tatma'inna qulub. Allah garanti, Allah jamin. Ini bukan bos kita. Bos kita tu pun makhluk macam kita. Ini Allah. Allah yang beri rezeki. Yang bos kita hormat tadi tu pun Allah bagi rezeki pada dia. Cuma Allah bagi pada lebih pada dia. Dia kongsi rezeki dengan kita. Ini maksud tadi, ketenangan. Kalau bos janji bagi bonus, ya ke? Ni macam company macam sale pun tahun ni macam kurang aja kan, ya ke bonus? Tapi bos kata ada bonus. Nasib lah, ada lah. 50-50. Allah tak ada ni. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah kalau janji dapat. Man jadda wa jadda. Man jadda ni siapa yang usaha betul-betul, wajadda, maka dia layak dapat. Bukan kata siapa usaha dia berjaya, tak. Makna wajadda tu ada ataupun dapat. Manjadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh nak mendapatkan sesuatu, wajadda, maka dia layak dapat. Tapi yang kata nombor 3 ni keutamaan baca Quran, mendapat ketenangan hati. Ala bizikrillah, ketahuilah oleh kamu dengan mengingati Allah. Sama ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha, apa sahaja zikir. Kamu solat pun dinamakan zikir, kamu baca Quran pun disebut zikir. Tatma'inna qulub, akan berikan ketenangan dalam hati. Sebab itu Quran, saya bagi tips, jangan baca suara kemut. Jangan kemut suara. Lepaskan. Baca Quran lepas.
Baca Quran lepas. Lepaskan sebab dia makhraj, dia bukan ABC, dia alif ba ta sa, dia banyak main makhraj, dia banyak main mulut, banyak main lidah, banyak main rongga hidung. Jadi kena ada yang lepas, kena lepas. Yang tak lepas tu dia panggil apa dia? Dia panggil apa dia? Huruf jah. Jah ni huruf yang tertahan. Dia tak lepas, dia tak macam hamas. Tapi senang saya nak beritahu, baca Quran, baca kuat-kuat. Jangan baca pelan-pelan. Sebab bila kita baca, lagi ramai orang dengar, bukan kita nak tu kata tadi. Tapi kalau kita sengaja baca, nak bagi orang dengar, hati-hati. Belum lagi kita punya level. Tapi kalau kita baca kat rumah, tak ada niat nak bagi jiran dengar, tapi jiran terdengar, maka dia pun dapat pahala, kita lagi bertambah pahala. Macam orang azan, muazzin, sejauh mana lawangan azan itu sampai selagi itu puasanya, puasa pahalanya tidak terputus. Yang keempat, mendapat pertolongan Allah di hari kiamat. Barang siapa yang baca Quran, maka pada hari kiamat la yu'tul li ashabih, akan datang Al-Quran kepadanya. Quran datang bukan apa-apa, dia claim kita ni kawan dia, dia claim kita ni sahabat dia. Itu antara syafaat-syafaat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dekat akhirat ni muslimin muslimat, bukan hanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada lagi syafaat Al-Quran. Syafaat yang terbesar Al-Quran, dan juga syafaat baginda Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mendapat syafaat di akhirat. Saya dah bercerita tadi. Kemudian rumahnya dihadiri malaikat. Malaikat apa Ustaz? Malaikat rahmah. Rumahnya, kalau ada baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah, bukan nak suruh baca satu hari habis 3 juzuk setengah Al-Baqarah, tidak. Dia baca hari ni 4 ayat, 5 ayat. Dia baca Al-Baqarah, habis baca, bukan nak kena khatam setiap ayat. Percaya dan yakinlah, sihir, jin, perkara-perkara tak baik takkan masuk dalam rumah. Malah yang datang adalah malaikat, iaitu malaikat rahmah. Kita ni, dekat kita ni dah ada malaikat hafizah, malaikat penjaga. Apa bukti dia? Kullu nafsin was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kullu nafsin, setiap yang hidup, yang ada roh, ada penjaga. Itu dipanggil malaikat hafizah, yang menulis kiraman katibin, 2 pencatat mulia, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu lakukan. Jangan kita tengok tak ada manusia je. Kalau kita nak buat perkara-perkara yang kita wa'asakullah, yang kita boleh mendustakan pada Allah, kita boleh engkar pada Allah dengan alasan manusia tak nampak, hati-hati. Apakah kita ni benar-benar beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan kepada hari kiamat, dan juga ditempatkan bersama malaikat. Ingat, Al-Quran, spesialnya orang Quran ni, orang yang suka Al-Quran ini, dia bukan ahli hadis, tetapi dia ahlullah. Dia adalah ahli Allah. Ahli Allah. Orang yang suka Al-Quran ini, ahlullah, adalah ahli Allah. Jadi sukakan kepada Al-Quran. Moga-moga cahaya 114 menerangi kehidupan kita dunia dan akhirat, dan menjadi di ashabihi kita besok, menjadi imam kita. Dalam kubur besok tanya, ma imamuka? Nak tanya apa? Imam Mahdi? Nak. Imam Faisal? Tak. Imam Faisal? Imamuka? Al-Quran imam. Al-Quran adalah imam. Imam ni apa? Panduan. Panduan. Jadi mula hari ni
kalau nak bercakap, nak bagi kata-kata hikmah, nak bagi satu hujah, jangan gunakan filosofi, falsafah barat. Kata profesor itulah, John Master lah, gunakan falsafah, filosofi yang tersurat dan tersirat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada 114 cahaya. Bukan nak kena baca satu surah, satu hujah, nak memastikan perkara itu betul. Nak kena hafal, tidak. Dapat baca, faham Melayu dia pun, dan kita boleh menyampaikan pun juga menjadi satu kebaikan. Macam saya bacakan tadi, man radda 'alal khair, siapa menunjukkan satu kebaikan, walaupun kebaikan tu dia tak buat, tetapi kata Sayyidatina Aisyah apa dia, falahu mislu ajran fa'ilih, maka dia dapat juga pahala sama orang yang buat kebaikan. Jadi masya-Allah, itu perkara yang baik, kongsikan. Ada kekerasan ke kekampungan cakap ke apa ke, kadang saya lebih nak bersantai kan. Akan cakap skema-skema kan, dalam puasa semua dah gitu je kan, dah khusyuk dan tawaduk. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya mohon maaf segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum, segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nampak soalan, sekejap. Sekejap. Okey, apa? Bacakanlah insya-Allah. Amalan lain. Surah Al-Fatihah semua boleh hafal kan? Kemudian surah Mu'awwizatain. Surah Mu'awwizatain ni Nabi panggil dia Mu'awwizatain, iaitu surah dua pelindung. Dua pelindung apa? Asbabun nuzul. Antara tu sebab dua surah ni, pertama sekali Nabi disihir. Nabi disihir oleh Yahudi. Apa surah dia Ustaz? Panjang ke pendek? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Yang itu kalau kata Ustaz, saya nak hafal juga surah-surah panjang. Boleh? Ikut kaedah Nabi. Nabi kan Nabi ummi, dia kan buta huruf, tak boleh menulis, tak boleh membaca. Jadi dia menghafal Quran tu melalui bacaan Jibril. Hari ni dekat YouTube banyak imam-imam besar baca. Dan makhrajnya, tajwidnya masya-Allah, mi'ah 100% baik insya-Allah. Jadi boleh ikut tiru bacaan imam-imam besar. Hafallah, insya-Allah. Tetapi nasihat saya, mula menekankan, memahami, cari tahu apa setiap kalimah Allah, apa Allah hendak sebenarnya. Kenapa hari ni umat begitu lemah? Kita sendiri pun jadi lemah, malas nak bangun, kadang nak solat rasa berat je. Sedangkan dalam Al-Quran Allah beritahu apa dia? Wa idza qamu ila salah qamu kusala. Tanda orang munafik, Allah kata, bila dia nak bangun solat dia rasa malas. Itu bukan ayat saya tu, itu ayat Quran tu. Wa idza qamu ila salah, apabila mereka nak bangun solat, qamu kusala, kemudian bangun pula malas. Kemudian yura'u ilan nas, mereka nak menunjukkan ibadah mereka pada manusia. Itu ayat Quran tu. Jadi bila kita tahu tu, lepas ni kalau rasa malas nak solat, Ustaz kata malas bangun ni, sifat orang munafik, cepat-cepat bangun. Jadi itu motivate yang paling bagus bila kita mula faham Al-Quran. Jelas. Sebab bayangkan, cuba kita fikir sejenak. Siapa pernah pergi lorong Haji Taib? Saya tak katalah pergi tu orang semua tak baik. Tapi bila kata dengar coket aja orang datang, orang tak pernah pergi pun takut coket.
Tapi bayangkan Chowkit tu berubah jadi satu bandar yang bagus. Maknanya tak ada maksiat, tak ada apa. Apa pun saya nak kata, begitulah dulu orang Arab jahiliah di Mekah. Tapi hari ni kalau kita pergi, Masya Allah, seluruhnya Islam. Kenapa? Kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran. Kemuliaan Mekah diangkat kerana Al-Quran. Islam dikenali. Islam menjadi hamad. Kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, kerajaan Osmaniyah. Kerana Al-Quran. Kerana Al-Quran. Oh, gelap lah tempat saya. Saya tak buka lampu. Okey tak? Okey tak saya jawab tu? Ke rasa tak dapat lagi? Ada soalan lain? Dah. Hai. Bagus, soalan tu bagus tu. Sebenarnya soalan tu pun semua orang, tapi tak tahu macam mana kita nak cari sumber poin itu. Sebenarnya benda poin-poin ni semua dah ada. Macam saya kata tadi lah, nak memahami di dalam Quran ni, muslimin muslimat, dia ada dua jenis ayat. Ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni dia tak perlukan penjelasan atau takwil yang mendalam. Maknanya orang yang waras akalnya boleh faham dah, tak perlu nak terjemah. Contohnya, innahu was-sami'ul alim. Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Jadi orang tak perlu nak explain terlalu deep, orang dah faham. Ayat mutasyabihat ni adalah ayat yang memerlukan takwil, yang memerlukan disiplin ilmu. Maknanya disiplin ilmu daripada ilmu bahasa Arabnya, ilmu mantik ni, ilmu. Jadi ustaz biar betul. Jadi mana tadi ayat mutasyabihat ni banyak yang gunakan untuk memesongkan, mewujudkan agama-agama pahaman-pahaman baru. Mereka menafsir ikut logik atau dipanggil liberalism, ikut hukum akal mereka menafsir. Ini yang bahaya. Jadi maksudnya tadi hari ini cari satu terjemahan Al-Quran yang cetakan JAKIM. Kita JAKIM adalah satu badan urus dia yang mengurus maknanya kesahihan Al-Quran dari segi tafsirnya, tajwidnya, waqaf dan sebagainya, daripada JAKIM. Jadi mula baca satu ayat, atau tak boleh baca ayat, baca tepi tu, baca makna. Dia bila kita baca, saya pasti dah yakin banyak persoalan yang kita pending. Tergapung, tak tahu nak tanya siapa. Dia terjumpa. Pasti Allah akan jumpa. Pasti Allah temukan. Sebab taufik dah ada. Taufik. Nak tunggu hidayah je. Orang kata, ustaz, tak ada hidayah lagi. Hidayah sebenarnya, hidayah ni dah ada, minta maaf. Hidayah ni dah ada. Macam orang nak pergi Mekah. Awak ni kenapa tak pergi Mekah? Duit dah ada, saya belum dapat hidayah lagi. Hidayah ni kemampuan, itu hidayah. Kesihatan, itu hidayah. Petunjuk kesihatannya baik, petunjuk keuangan, hidayah. Tapi taufiknya tak ada lagi. Nak melakukan tadi, nak melaksanakan tadi itu. Sebab itu dia lebih kepada nafsu. Sebab itu tadi, bila kita nak menyegarkan diri kita supaya kita ni balik kepada track ataupun balik kepada pangkal ayat yang mana biasa penceramah-penceramah baca, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budullah. Bayangkan, setiap manusia, tidaklah aku jadikan manusia dan jin semata-mata menyembah kepada aku. Selama ni kita tak faham, tapi kita koneksikan, relatedkan dengan musim Ramadan.
Daripada sahur kita bangun, kita beribadah. Sahur tu kita nak berpuasa, ibadah. Siang harinya kita menahan lapar, kita menahan nafsu kita, bercakap perkara tak baik kita jauh. Kita mula banyak buat ibadah. Ibadah kita tu sepanjang siang hari tu adalah ibadah puasa. Malam tak boleh buat apa. Lepas maghrib pula sekarang dah isyak. Dah isyak pula dah tarawih. Dah tarawih pula tak ada masa nak sembang lah. Nak rehat ataupun nak baca Quran. Kita bayangkan macam mana nak fahamkan beribadah. Melainkan semata-mata beribadah kepada Allah. Kita bayangkan bulan Ramadan. Dan kita lakukan pada bulan-bulan lain. Maka dapatlah kita tadi usaha walaupun tak sepenuhnya, tak seperfectnya, illa liya'budullah, dapatlah kita laksanakan semampu kita. Mana dapat kita bayangkan sekarang alhamdulillah ni bulan Ramadan. Kita tak boleh nak mengumpat suka-suka. Kita tahu dosa. Nak mengambil barang orang tanpa hak, tak boleh. Kita dalam ibadah kita berpuasa. Kan? Apa lagi? Sekarang yang kamu bekerja, puan semua bekerja. Kerja pun kita, kalau kita ini ibadah. Sebenar-benar ibadah ni bekerja, tuntutan Islam, tuntutan syarak. Kalau tak bekerja, tak boleh, berdosa. Tetapi jangan kerja kita tu tadi sampai kita lupa illa liya'budullah. Mana macam maksud Ustaz? Zuhurnya culas, asarnya culas, zikirnya culas. Tapi gaji ingat aja, dihitung hari-hari. Bila nak gaji? 3 hari lagi, 4 hari lagi. Kan? Tetapi ibadah dia tak hitung. Aku ni zuhur hari ni semalam dah lewat, takkan hari nak lewat. Tak pernah dihitung. Kan? Cuba hitung ibadah dan mula sayangkan setiap pahala, setiap amal soleh yang kita buat. Kita kena. Orang lain tak boleh jaga. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita sendiri yang kena sayangkan kita punya pahala ibadah, pahala kebaikan kita, supaya kita besok bila bertemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan di kalangan-kalangan orang yang muflis. Macam tadi lah saya cerita, banyaknya solat. Ada seorang jiran, seorang wanita, Nabi SAW bercerita pada para sahabat. Dia kata ada satu wanita ni, Masya Allah, dia memang sangat solehah. Dia menutup auratnya, dia menjaga ibadah malamnya, zikirnya. Memang dia melakukan amalan-amalan syurga. Tetapi kata Nabi SAW, dia ahli neraka. Sahabat dia berganjat. Sahabat tanya, Kaifa ya Rasulullah, macam mana dia boleh masuk neraka sedangkan dia melakukan amal-amal ahli syurga? Nabi kata apa? Dia menyakiti hati jiran. Jiran. Arab panggil jiran. Dia keras jiran. Dia menyakiti hati jiran dia. Kenapa? Kalau ibadah dia benar-benar berkesan, amal solehahnya berkesan, bacaan Qurannya berkesan, dia pasti takut nak menyakiti hati jiran dia. Kerana dia tahu bila menyakiti hati jiran, tempatnya di mana. Tetapi ibadah-ibadah yang dia buat tadi, kata Nabi SAW, tidak memberi kesan, tidak menjadi penghalang. Inna salat anil fahsya'i wal munkar. Nabi kata apa? Bahawa sesungguhnya solat itu mencegah kamu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita solat kita masih menipu, kita solat kita masih mencerita buruk orang, maknanya dia tak mencegah perkara keji dan mungkar. Jadi kita kena, sebab itu tadi, lagi banyak kita beramal, walaupun kita tak banyak amal pun, sentiasa minta ampun pada Allah. Sebab itu kalau masuk tandas, masuk banyak-banyak tempat atas dunia ni, satu tempat je tak dibenarkan lafaz atau kita berzikir di dalam tandas. Dan kita tak digalakkan duduk lama-lama dalam tandas. Kerana tandas adalah rumah syaitan. Kata Nabi SAW, bila kamu keluar aja dengan kaki kanan kamu tandas, terus
doa paling pendek. Apa dia? Ghufranakallah ataupun ghufranaka. Aku mohon ampun pada Engkau ya. Kenapa? Kerana dalam tandas tadi aku tak dapat nak ingat Engkau. Sebab itu sebagai orang Islam kena tahu, kalau kita tak ingat Allah, kita lupa Allah, hukumnya haram, berdosa besar. Sesaat kita tak ingat pada Allah, hukumnya berdosa besar, bukan makruh. Tanyalah mana ulama ustaz. Lupa pada Allah sesaat, berdosa besar. Jadi insya-Allah ada apa lagi tak? Boleh. Karim. Dah, tak ada soalan lagi? Tak ada tak apa, nanti kalau ada soalan insya-Allah boleh je bagi pada ustazah. Nanti ustazah email dekat saya. Boleh insya-Allah. Boleh. Luqman Hakim okey. Nur Khairun Nisa okey. Puan Sumaya okey. Saiful Hisham okey. Rohaya binti Muhammad Taib okey. Kucing Hitam okey. 29 lagi tak nampak nama, minta maaf Kashifah, bagus nama Kashifah binti Muhammad Yusof. Masya-Allah, semua bagus saya tak dapat tengok yang lain 30 orang. Tak nampak nama. Aisyah Hashim, Alif Azri, Alisha Kaisarah, Aziz Alif, Azrina binti Syahidin, Dr. Elina Farah. Terima kasih banyak, beri peluang bagus, perkara baik kita nak berkongsi pada bulan Ramadan. Kalau boleh jangan bulan Ramadan aja, insya-Allah. Boleh je. Saya tak minta bayaran pun, nak buat selalu setiap minggu pun boleh, insya-Allah, tak ada masalah. Haidin Nias, Hani Pinking, Kashifah Khairun Nisa, sebaik-baik wanita ni Khairun Nisa ni. Luqman Hakim, Mawar Putih, Muhammad Amirul, Maisarah, Nur Malik, Nur Syuhada, Nur Syahbi, Nur Khairun Nisa. Banyak Nur Khairun Nisa ni, tak apalah, banyak sangat nama. Apa pun saya doakan, barakallahu fikum jami'an, insya-Allah selamat berpuasa. Masih lagi dalam perjuangan nafsu, hari yang ke-18. Jaga ibadah, jaga pahala, sayang pahala. Tak rugi, tak bercakap dengan orang sebelah daripada kita berdiam diri, itu lebih baik. Orang yang berdiam diri daripada berkata-kata perkara yang lara, pahalanya bersama dengan 1000 ahli abid. Ahli abid ni ahli ibadah, 1000 orang ahli ibadah. Itu Nabi beritahu diam. Diam lebih baik daripada berkata-kata perkara yang lara. Lepas ni yang ada semua dalam ini, buka surah Mukminun. Buka surah Mukminun, boleh baca tak boleh baca tak ada masalah. Boleh baca jadi satu bonus nak menambah pahala. Daripada 1 menjadi 10. Baca ayat 1 sampai 11. Kalau pandai baca tu, cuba hafal dan fahamkan 11 ayat tu. Qad afala mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang beriman. Allah beritahu apa? Orang Islam, orang beriman yang berjaya ni apa ciri dia? Tu. Daripada ayat 1 sampai ayat 11. Meninggalkan perkataan-perkataan bercakap-cakap kosong, lara, jatuh pada ayat nombor 2 dalam surah Mukminun. Nombor 1, fi solatihim khashi'un, solatnya khusyuk, menjadi khusyuk, itu tanda orang beriman yang berjaya. Yang kedua, yang meninggalkan fi lagwi mughridun, menjauhi perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang merosakkan, perkara-perkara yang melalaikan. Game lalai tak usah, tak lalai. Tapi kalau sampai tinggal solat, sampai tak berzikir, lara lah. Lara. Sekejap boleh, 10 minit, 15 minit tak salah, katalah ustaz semua tak boleh. Itulah dia agama. Agama ni dia melawan nafsu. Sebab itu orang kafir, beza orang kafir dengan Islam ni, orang kafir dia menganggap dunia adalah syurga.
dunia bukan syurga. Dunia adalah tempat asbab kita nak masuk syurga. Tanpa dunia, kita tak boleh masuk syurga. Jadi nak masuk syurga, kena usaha di dunia. Kalau atas dunia, kita haus kering Ramadannya, kan? Petang karang, pergi bazar Ramadan ke, tak ada duit ke apa ke, pergi zaman. Kalau tak ada duit, minum air kuih. Tetap dapat minum air, hilang dahaga. Tetapi dekat padang mahsyar besok, dia tak tengok duit. Dia tak tanya ada emas tak nak cara. Kereta nak tak ada. Semuanya amal ibadah. Amal ibadah. Yang menghilangkan dahaga besok semuanya amal ibadah. Amal ibadah ni dekat mana nak buat? Dekat syurga. Syurga tak ada amal ibadah. Dekat dunia. Jadi sekali lagi saya minta maaf lah kalau ada apa-apa itulah terlebih ke apa tu. Jadi insya-Allah boleh tak saya nak pergi ke masjid juga ni kejap lagi dah. Macam tak nak lepaskan saya je ni. Janganlah saya ni. Janganlah. Boleh saya nak doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. اللهم زدنا علما نافعا مباركا وعملا طيبا وعملا صالحا. ربنا تقبل منا دعانا وسجودنا وقيامنا وصيامنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okey. Selamat saya sendiri pun samalah. Kita masih lagi dalam perjuangan. Moga-moga perjuangan kita ni dapat kita bawa selepas Ramadan. Dapat kita kekalkan. Tak dapat kekal semua pun, separuh pun tak apa. Jangan Ramadan bukan main khatam, berkhatam-khatam lepas Ramadan. Raya pertama dah tak nampak dah zikir, tasbih hilang. Quran kat mana, dah terlupa dah, sejadah kecil kat mana. Jadi janganlah kita minta dengan Allah, jangan kita termasuk atau dijadikan ujian-ujian sedemikian. Okey, lepaskanlah saya, bebaskanlah saya. Awak nak letak gambar baik-baik. Okey, ambil gambar. Keluar metro ni kan. Okey, terima kasih Hospital Production. Terima kasih doktor-doktor, pengarah, semua staf-staf daripada atas sampai ke bawah semuanya, insya-Allah. Moga-moga segala kebaikan ada balasannya, insya-Allah. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nak keluar, tak jumpa jalan keluar ni. Sejak mana? Baru pertama kali gunakan Google Meet. Sejak.
Mana ni? Makhraja. Ya Allah. Dah kot. Ini call sejaya. Hidup ni keras lah. Dekat mana saya nak keluar ni? Boleh keluarkan saya? Admin, remove. Allah Akbar. Okey. Okey, insyaAllah nanti kita sambung lagi yang di TikTok. Terima kasih yang juga di Bigo. Barakallahu fikum jami'an insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juzuk 1 bila punya ni.